memang bidang pertama. Izinkan saya mengenalkan diri saya dulu supaya kita lebih mudah sangat. Dan saya tak ada halangan bila tuan-tuan ingin bertanya masa diberikan supaya kefahaman yang jelas berlaku kepada pihak puan, tuan-tuan dan puan supaya tidaklah percayaan peringkat bawah seperti mana yang pada terangkan tadi, bahawa kami di Kementerian membuat kerja ini secara berpasukan dan ingin menyampaikan maklumat ini kepada peringkat bawah kaum tetapi takut di bawah tidak berlaku kan. Jadi kita minta tuan-tuan perempuan, saya minta tuan-tuan perempuan pohon untuk memberi fokus sekiranya soalan saja, tak ada masalah kerana kita nak mengelakkan. Baik, saya bertugas di bahagian sektor dasar dan perancangan Jemaah Nazir. Saya baru masuk Nazir. Sebelum saya di bahagian perancangan dan pendidikan iaitu PRD. Sebelum saya mengajar di sebuah sekolah saja. Posting pertama saya di Palung 4 Negeri 9 tahun 92. Tentang sekolah pengasuh property kan. Belum pakai boiler. Okey, tak lama, setahun saja. Kerana Ibu Sri berkahwin dengan isteri orang kerja di Kuala Lumpur, terpaksa berpindah ke Ampang, Selangor. Lepas tu saya masuk ke Kementerian. Jadi saya hormatlah tuan-tuan perempuan kerana tahun 92 saya ke Palung di Sembilan dalam keadaan yang begitu. Tapi saya beruntung. Kalau sebelum itu dia kata lagi teruk kan. Datang ada dewan, ada telefon dan jalan raya. Baik, saya dibesarkan saya dilahirkan di Peranang, Selangor, tapi mendapat pendidikan awal sampai menengah di Kuala Lumpur Baru. Kemudian mendapat pendidikan awal di USM bersama dengan Nur Azam. Ayat di sini. Okay. Kemudian ke KPLI di Kuantan. Kemudian saya hari ini saya ada depan ni pun kerana saya terlibat, memang saya terlibat langsung dalam kawasan. Okay. Dari segi tuan-tuan ada kemusykilan, ada duit ya. Kerana saya, tuan-tuan telah diumum pada hari baru ini, 5, bahawa sekolah yang mendapat melebihi sasaran penentuannya akan dapat 7,500. Okay. Guru 5% yang LPT di atas akan mendapat 1,800. Dan guru yang lain akan dapat 900. Dan ada juga guru yang tak akan dapat sekiranya ada beberapa perkara yang dia tak pasti ya. Jadi kita tahu. Jadi itu hak tuan-tuan perempuan sebut. Kita dah buat kerajaan nak menghargai usaha tuan-tuan perempuan. Okay? Bukan kita kata pendidikan tak jual beli, tapi dalam keadaan sekarang ganjaran itu ialah satu pengiktirafan ke atas usaha tuan-tuan dan perempuan. Dan sekiranya tuan-tuan perempuan 2 tahun mendapat ganjaran, tahun ketiga automatik. Kalau perempuan sekarang 54, jadi 54 pun yang susah. Tak ada halangan. Tuan-tuan sekarang 52, automatik naik 54. Dia tahu betul tahun 3 kan. Kalau 2 tahun tuan-tuan dapat lebih sasaran, kita akan buat program sandaran keluar negara ataupun di dalam negara untuk mengamalkan. Ini janji kerajaan. Okay. InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Baik, mungkin tuan-tuan dan perempuan telah biasa tengok slide ini. Okey. Di mana saya kena cerita lah ya, bahawa selepas Pilihan Raya 2008, kerajaan telah mula dalam keadaan yang apa? Ada yang tak stabil kan? Kerana keadaan pilihan raya di mana kerajaan dapat pusing sedikit. Dan daripada dapatan awal oleh pihak konsultan kerajaan bahawa ada beberapa perkara yang menjadi komen orang ramai yang tak puas hati tentang kerajaan yang sedia ada. Jadi semasa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, beliau telah mengenal pasti beberapa bidang dalam sistem kerajaan tersebut yang dianggap sebagai memberi kesan kepada pilihan raya di tengah-tengah kita Dan bidang-bidang yang dikenal pasti itu ada 6. Okey tuan, ada 6 bidang-bidang tu. Okey.
di mana orang bising pasal jenayah, orang bising pasal rasuah, orang bising pasal pendidikan, orang bising kerana kos kehidupan yang sangat tinggi. Kemudian orang luar bandar di Sabah Sarawak komplain dah mereka 50 tahun tapi jalan raya tak ada. Dan satu lagi di bandar ialah tentang sistem pengangkutan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan di Negeri Sembilan tak ada masalah, tapi siapa yang tinggal di Kuala Lumpur, mungkin anak tuan-tuan perempuan berada di Kuala Lumpur, kalau naik LRT di pukul 5 petang macam sadin, kan? Di situ dah tak ada kata orang siapa dulu masuk, siapa kemudian ada, siapa kuat masuk. Saya pun terkejut dari itu. Orang perempuan pun terganjar je, angkat kain masuk je, kita nak hormatkan, rupanya dia di belakang terlalu lambat. Itulah keadaan dia. Dia kata kalau kita lambat tak sampai ke rumah kan. Kerana selepas train tersebut ambil masa lagi. Jadi inilah tuan-tuan puan, kenapa kerajaan buat satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Saya mula-mula masuk dalam tim ni pun fikir balik kenapa dibuat itu kan. Kerana kajian dibuat oleh pihak konsultan luar negara, dapati inilah 6 bidang. Sebab tu bidang kebangsaan NKN, National Key Area, yang perlu kerajaan tangani atau dalam bidang GTP, Government Transformasi Program. Kita ada G, ada program pembangunan ekonomi. Kita ada MTB, model ekonomi baru. Dan baru yang ni kita ada NKEA, okay, National Key Economic Area. Pun pendidikan terlibat. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi saya akan terangkan sini kerana saya mula-mula pun masuk dalam tim ini pun rasa kata kenapalah pendidikan terlibat, kerana ini sebenarnya bahawa masyarakat komplain tentang kualiti pendidikan dan akses kepada pendidikan. Contoh yang membuat ya. Cik Dalman, Ya. Saya nak tanya lah. Bila saya buka laman web NKRI, sekolah menengah pas besar ni rankingnya 1602. Okey. Dan bawah itu sasarannya ialah untuk mendapat ganjaran, saya mesti memperoleh 800 mata. Yang tahu apa yang dimaksudkan dengan 800 mata pencapaian? Dalam tanggapan saya, yang 1600 tak terang di detail, tapi macam prasekolah kita nak dalam tempoh 2010 72% enrollment untuk kanak-kanak berumur 4 dan 5 tahun mendapat pendidikan prasekolah. Okay. Dan insya-Allah kita boleh mencapai daripada mesyuarat yang terbaru saya pergi baru ni, insya-Allah kita boleh mencapai dan melebihi sasaran tersebut dengan beberapa usaha pendekatan yang baru. Jadi tuan-tuan dan puan, bila sebut transformasi ni, kita kena berubah. Okey. Sejak ni saya terangkan memang saya kena faham. Saya pun hari itu bergaduh dalam meeting dengan ketua pengarah pelajaran baru yang sekarang ni, Datuk Gafar, kerana saya di Nazir waktu tu. Kami berbincang seperti yang tuan ketua daripada Pasir Besar tu beritahu, memang kita banyak kategori padang tak sama kan, tapi nak disamakan. Tapi insya-Allah bila saya terangkan kemungkinan tuan-tuan dan puan boleh buat. Bagi sekolah yang tinggi dengan pressure, bagi yang rendah tak ada apa boleh buat. Bukti dah ada, kita buat secara simulasi, dibuktikan bahawa boleh dilaksanakan. Dan bagi enrollment prasekolah ni, dengan pendekatan 6 bulan kita boleh melepasi 72%. Okey. Bagi literasi tuan-tuan dan puan, kita nak menguasai 90% pelajar-pelajar yang normal boleh melepasi ujian saringan tu literasi dan numerasi pada tahun 2010. Yang ini pun hampir kepada penguasaan literasi tersebut. Bagi sekolah bertaraf tinggi, pada tahun 2010 kita nak 20, memang dah ada, dan yang coming soon lebih kurang 30. Dan pada tempoh tahun depan kita nak lagi 50. Dan kami di Kementerian sekarang ni pun tengah memantau untuk memastikan program ini berjaya. Tuan-tuan dan puan ini taklimat oleh bahagian sekolah asrama penurunan kluster, satu daerah, satu SBT calon. Maksudnya kan kita ada program. Setiap daerah mesti memastikan ada satu calon SBT.
Jadi kita dah berubah cara tuan. Baik, saya akan terangkan kepada yang keempat ini, kerana Nazir sebagai peneraju kepada keras ini, tawaran baru kepada pemimpin sekolah, di mana pada hujung tahun ini 2% pengetua dan sekolah akan dapat ganjaran. Dan kita nak mengecilkan pengetua dan sekolah di bawah sasaran atau below target BT sebanyak 10%. Okay. Jadi kami di Jemaah Nazir saya diberi tanggungjawab untuk memastikan tahun ini lebih kurang 2% pengetua akan mendapat ganjaran dan 10% below target dapat dikurangkan. Okay. Ilham, kenapa 2%? Tak ikut 8%? Baik, kalau kita dah buat simulasi daripada dengan bantuan dengan konsultan daripada Amerika dan Hong Kong, daripada Amerika dengan Britain, didapati bahawa kita punya pencapaian sekolah kita di sebelah kepala cemerlang sikit, yang di bawah dia banyak. Dan kita kena ambil premis. Saya tak lama ni Tuan-tuan. tidak tuan Ya, okey. Saya sambut. Apa? Kalau kita ambil konsultan daripada England dan Amerika, kita sedar tak bahawa mereka telah berteman 200 tahun. Kenapa tak ambil dari Singapura? Kenapa tak ambil dari India? Kenapa tak ambil dari China? China lebih cuma lagi. Jadi kita ambil satu negara yang agak-agak sebaya dengan kita dari segi kemerdekaannya, dari segi kecemerlangannya, dari segi ekonominya, dari segi akademiknya. Dan ini pada saya lebih munasabah berbanding dengan Amerika dan Britain. Saya nak beritahu, konsultan telah buat di Singapura. Okey, telah buat di Singapura. Negeri yang asalnya daripada Malaysia. Mereka gunakan konsultan ini, mereka berjaya. Dan saya dah pergi Singapura dan tengok buktinya. Dah Tapi berjaya. kalau Singapura tu Jadi kalau kita kata jauh tuan-tuan, kita tak perlu kita bandingkan. Negara jiran kita gunakan pendekatan yang berbeza, boleh melonjak. Kita yang di sebelah jirannya tak ambil kesempatan tersebut. Jadi kita pada keadaan, saya tahu tuan-tuan tak puas hati kerana saya dapat telefon, saya tak ingin pun benda ni. Satu pengetua di Kuala Kangsar, Encik Nazman, saya tak ingin benda ni pun, kerana tak isi orang tu, tak isi dalam komputer saya call dia, suruh diisi. Saya tak heran dia, saya tak ingin benda ni. Tapi bila saya terangkan kat dia, saya terangkan dia jelas apa maksud dia tujuan ini. Selepas petang di telefon saya balik, terima kasihlah Encik Nazman kerana dia difahamkan oleh PPD keadaan yang lain kan. Mungkin dia kata saya sekolah teruk. Satu lagi soal di Shah Alam dia telefon saya, tak puas hati, dia marah saya. Dan tuan tadi lah cerita-cerita, saya terangkan balik, saya terangkan semula isi. Dan dia kata, oh saya boleh capai sebenarnya. Okey, saya terangkan macam ni tuan. Okey, lanjut. Baik, ini yang bukti kajian antarabangsa telah buat. Okey, dia dapati bahawa tuan-tuan dan puan, tahun 70-an kerajaan semasa buat rancangan Malaysia telah buat asrama penuh. Kerana daripada dapatan kita dapati bahawa ramai pelajar tercicir. Kemudian ramai pelajar Melayu tak boleh pergi ke universiti. Sebab itu pada tahun 69 berlakunya Suan Karo. Jadi pada tahun 70-an rancangan Malaysia pada tahun 70-an kerajaan telah membina banyak sekolah-sekolah berasrama penuh. Macam kan orang panggil macam kotak mancis kan. Sekarang sekolah tercantik lah. Dulu macam kotak mancis. Nak buat kan supaya pelajar kita buat. Okey. Dalam tahun 80-an kerajaan telah memertabatkan guru daripada guru sijil SPM saja kepada ijazah. Dan kita capai pada hujung tahun 90-an lebih kurang 100% guru sekolah menengah graduate. Sekolah rendah 50% telah dibuat oleh kerajaan. Tetapi semasa rancangan ke-10 ini, kerajaan mendapati bahawa inspektor dah bagi gaji dah cukup, dia kata, tetapi kualiti masih tidak meningkat. Jadi tumpuan pada rancangan ke-10 lebih kepada kepimpinan. Dia kata kalau kerajaan dam duit banyak macam mana pun, dia kata prestasi tak berjaya. Dia kata kita kena cari program yang boleh meningkatkan prestasi. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kerana kajian dapati bahawa pemimpin sekolah sebagai pembantu instructional, ejen perubahan utama dan menyusun kondisi dengan satu perubahan yang tuan-tuan bawa
dia telah meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah tersebut. Seperti yang mana dikatakan oleh Datuk tadi, bahawa tuan-tuanlah perempuan yang menentukan perubahan di sekolah tersebut dan mengupayakan perubahan tersebut supaya sustain. Okey? Adakah jadi buat? Baik, cuma kita lihat kata aliran ni. Baik, seperti yang tuan kata, tidak adil bagi sekolah yang tidak cukup kemudahan di ranking yang sama. Baik, tugas Nazir ialah kita nak menyenaraikan lebih kurang 9,000 lebih buah sekolah. Okey, 7,000 sekolah rendah, 3,000 sekolah rendah, sekolah menengah. Kita asingkan dia, kita senarai daripada nombor 1 sampai nombor penghujungnya, termasuk sekolah pendidikan khas. Sekolah pendidikan khas komplain, macam sekolah ni 109 hari tu di Sri kan ni, di dekat Rembang tu, dia komplain kerana dengan adanya pelajar pendidikan khas, dia punya GPS turun. Dia tak puas hati, dia komplain kat saya. Dia terangkan dia balik, dia faham apa kena dia. Baik, bukan sekolah hari satu, banyak sekolah terlibat Jadi tuan-tuan, kita nak menyenaraikan ni dengan telus. Tak ada satu pengaruh mana-mana. Kita nak rankingkan dulu. Okey. Sekolah pertama, macam sekolah rendah bila yang di atas sekali sekolah di Pahang, orang tak tengok sekolah tu. Dan Nazir tak pernah pergi dah 5 tahun yang lepas. Tiba-tiba sekolah di Pahang tu nombor 1. Dan kami buat simulasi tahun 2006, 2007, 2008. 3 tahun dulu sekolah tersebut tegak. Jadi dalam perubahan kita cara bekerja, bila kita masuk dalam satu pendekatan yang baru, kita dapati bahawa sekolah yang terpinggir itu sebenarnya nombor 1 di Malaysia. Bukan Taman Tun yang dapat 105 UPSR baru kan, 105 pelajar dapat UPSR. Tapi sekolah ni faham, dia cenuh. Ini tuan-tuan. Jadi kita rankingkan dia. Ranking ini maksudnya, saya katakan kejap lagi, ada 2 komposit dia, pengiraan dia, skor komposit. Okey, di mana setakat ini kita lebih kepada skor akademik berbanding dengan skor SKPM. Kerana masalah SKPM yang lama itu agak persepsinya tinggi berbanding dengan yang sekarang ni lebih kepada data yang jelas. Kerana dia orang komplain kerana persepsi ada sekolah yang 100%. Dapatkan maka tak tinggi. Boleh tuan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan cuma diberi akal. Bila ranking, tuan-tuan kena sign lagi tu untuk diberi akad pada kedudukan tersebut. Itu dianggap sebagai OT, on target. Dan kalau boleh, kita minta tuan-tuan dan puan, kalau yang kotak sekolah menengah 92% skor komposit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berada pada 93, tuan-tuan kena kekalkan saja 93 dan ke atas. Kalau boleh naik ataupun kekal. Bagi sekolah yang di bawah, perlu melonjak untuk nampakkan ganjaran. Dan lonjakan ini, dan kita dah buat simulasi, boleh dilakukan. Bagi sekolah menengah, tuan-tuan cuma melonjak sebanyak 3.6% skor komposit. Katakanlah tuan-tuan sekarang ini dapat 40, pergi kepada 43.6% saja. Puan-puan akan datang oleh Nazir tahun depan, bulan 6 untuk dipantau oleh Nazir. Kalau betul, akan dapat 7,500. Okey, tanya lagi. Kalau tuan-tuan isi 100 hari tu, tak dapat tinggi isi 100, Nazir datang pergi tengok rupanya 60 saja, maka tuan-tuan akan diberi tunjuk sebab. Kerana dalam portal tu di bawah tu, sebelum tuan-tuan puan-puan sign, tuan-tuan telah mengakukan bahawa semua data ini adalah benar dan sah dan bertanggungjawab atas data. Tetapi saya dapati bahawa dalam simulasi yang sekolah rendah mula kami buat tu, dapati ada penentu yang tak jujur. Sebab tu bagi semasa pengisian skor SKPM sekolah menengah, kita ada butang kuning, ada butang hijau, ada butang merah. Maksudnya kalau merah tu markah puan tu tak logik. Sekolah yang bagi 100% kan, automatik dia kena merah, tak boleh jadi hijau. Dan kami akan pantau di tingkat kementerian ni. Kuning gitu juga. Dia maksudnya 96, kita kena tanya balik Nazir lagi, so pergi sekolah tu betul tak betul dia isi markah tu. Dan dia dapati bahawa telah berlaku kurangnya tidak bertanggungjawab yang berbesar. Dan pada tahun depan, bila tuan-tuan perempuan isi balik semula,
kita ada program pemantauan secara online yang memastikan puan-puan mengisi secara jujur. Sebab itu bagi SKPN baru seperti yang Datuk Terang katakan untuk SKPN 2010, dia lebih mesra dengan adanya hutang, ada punya rubik dia, ada markah-markah dia. Jadi tuan-tuan puan boleh mudah isi dan kita boleh tahu sekolah ni memang betul isi betul markah tersebut secara online saja. Kita dah mengambil pendekatan dan manfaatkan tersebut. Baik, kalau tuan-tuan tengok di depan tu ya, sebelah biru tu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mencapai sasaran, iaitu sekolah menengah 92%, skor komposit. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan melonjak daripada sekarang, daripada nombor 40 skor komposit pergi ke 43.6% untuk skor komposit dia. Pihak Nazir akan datang ke sekolah untuk buat verifikasi, dan sekiranya bakal tuan-tuan puan-puan kekal sama seperti dalam portal tersebut berserta dengan yang di bawah tu, markah LPT 90%, laporan audit tanpa teguran, bebas daripada kata tertib. Kalau bagi sekolah yang ada sekolah projek, iaitu ada sekolah Linus, markah Linus, tuan-tuan layak untuk diperlakukan. Dalam pemeriksaan pada bulan 5 nanti, kami tidak akan menzalimi tuan-tuan puan. Kalau SKPN tuan betul, kita akan bagi terus. Kecuali tuan-tuan sendiri, markah LPT 85, audit teguran ada, kemudian tuan-tuan dan puan ada kata tertib, habis. Pihak nanti tak boleh tolong. Okey, tuan-tuan tak dapat, sekolah pun tak dapat. Dan kita dah buat simulasi, contoh di Kelantan ya puan-puan, ada guru besar yang dapat, tapi sebab audit teguran dia tak dapat. Jadi sekarang ni kita nak pimpinan yang betul-betul lah, maknanya dia punya prestasi memang 90%, dia mesti tak ada audit teguran, kemudian dia bebas daripada tertib. Seperti tuan beritahu tadi, sekolah SBT memang dia dapat 92 ke atas, tapi ada satu sekolah yang ada audit teguran 70 dia. Tak boleh dapat. Tuan, saya nak tanya lah. Itu pun saya nak bukan nak betulkan TT lah. Dalam TT satu hal, audit teguran dua hal, yang ketiga dia ada tindakan tertib. Apa kata kalaulah si Zakaria ni sekolah lama dia tidak ada audit teguran, audit dia bagus, pindah sekolah baru kena berteguran, tapi bukan bawah dia, bawah lagi. Tapi Kenapa dia tak boleh diberikan anugerah? Tak, apa-apa pun 6 bulan. Seperti syarat dia lah 6 bulan. Okey, kata tuan, sekarang ni kami menyelesaikan isu perpindahan pengetua. Isu yang kami nampak tahun ini ialah banyak pengetua yang bergerak awal tahun lain, hujung tahun lain, kemudian bersara. Dan kita telah putuskan, katalah tuan-tuan bersara 6 bulan lebih, tuan-tuan bersara lebih daripada 6 bulan di sekolah tu bersara. Tuan-tuan kalau masuk ranking dapat, tuan-tuan pun akan dapat juga kalau dah bersara. Kalau tuan berpindah ke sekolah baru, sekolah tu ada masalah audit tapi bukan bawah pengajaran puan, tuan tak terlibat, tuan akan dapat di sekolah yang lama. Jadi kita dah menyelesaikan masalah. Okey, bagi sekolah yang tidak mencapai, yang warna merah tuan-tuan, BT tu kita akan letakkan dalam program pembangunan prestasi. Dan tuan-tuan perempuan di Negeri Sembilan pun saya difahamkan sekolah rendah sebenarnya yang telah dibimbing oleh IAB dan juga BPG dalam program SIP dipanggil, program pembangunan prestasi. Tapi tahun depan pada bulan 8 Jemaah Nazir akan menyerahkan nama-nama pengetua yang BT ni, bawah sasaran ni, kepada JPN Negeri untuk diambil tindakan bagi program pembangunan. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan 2 tahun berturut-turut tidak mencapai tu, kita bagi dia berkhusus ke IAB. Kalau 7 tahun berturut-turut, lagi kita kata lah. Okey, bagi sekolah yang tengah-tengah, okey, yang tidak 90, yang 91 ke bawah sampai ke 30, yang bawah bila target ni selalu dengar ialah 39, okey 40, yang bawah 40. Okey, antara 40 ke 91 kita ada OT atas median, OT bawah median. Dan kita pun akan bimbing sekolah-sekolah ini dengan program sekolah yang di mana sekarang ini di bahagian kementerian akan mengambil sekolah-sekolah sebagai program anak angkat.
bimbing tuan-tuan perempuan. Jadi sebelum tuan-tuan ambil tata tertib, kita bimbing dulu. Kita tidak menzalimi tuan-tuan perempuan seperti kata tadi, oh saya dapat sekolah teguh, tiba-tiba saya ambil. Tak ada, kita akan bimbing seboleh-bolehnya. Okey, secara seterusnya. Baik, jadi tuan-tuan perempuan, seperti yang tadi, niat kementerian telus ya dalam pencapaian prestasi sekolah. Maknanya kita tak ada ranking ni, memang ambil JPS, ambil skor SKPM. Kalau guru besar tu bagi markah 100 SKPM pun kami terima, dia bagi markah 40 pun kami terima. Kita nak ketulusan. Okey, boleh rasa 100 lah. Kan? Kalau dia rasa 40, ada sekolah di saya telefon lagi tu dia bagi markah sampai 38. Saya kenapa cikgu bagi markah 38? Kalau sepatutnya SKPM ni, kalau sekolah patuh standard 50. Dia kata begini-begini, yang kita akan nazir dia tengok, check. Tapi tu suruh dia naikkan markah dia balik kan. Dia rasa begitu. Ada sekolah dah isi sekali, tukar telefon balik masuk tak puas hati, tukar lagi kan. Minta dia buka portal sampai 3-4 hari. Tak tukar. Dia tak puas. Tak apa, ketulusan. Yang pertama, tahun yang pertama kita buat ketulusan. Okey. Kedua, pengurusan pembinaan sekolah berasaskan prestasi. Baik, tuan-tuan dan puan, pada tahun depan, insya-Allah bulan 6, tuan-tuan dan puan akan diberi taklimat tentang PMS, Performance Management System. Di mana tuan-tuan dan puan akan diterangkan tentang bagaimana nak membina KPI tuan-tuan dan puan, KPI sekolah dan KPI guru-guru. Supaya sekiranya besok bila tuan-tuan below target, tuan-tuan kata saya dah buat begini, saya capai begini. Tak ada masalah. Tindakan akan jadi. Tapi kalau tuan-puan tak buat KPI tuan-tuan, jadi tak boleh nak tolong lah kan. Jadi kita cuba bantu. Tahun depan bulan 8 bagi sekolah-sekolah yang bermasalah akan ada KPI dia. Kita akan bantu dalam program di mana IAB akan buat program bersama Encik Nazir sebagai selaku urus dia akan membantu tuan-tuan puan untuk memberi KPI. Dan KPI ini membantu juga tuan-tuan untuk mengenal pasti guru-guru yang mendapat ganjaran 1,800 siapa yang layak. Dia pun kita nak bagi tu pun ada KPI dia. Tak boleh bagi saya suka cikgu tu dia tak ada. Dia ada KPI. Dan cikgu yang tak dapat tu dia tahu, oh saya tak mencapai KPI saya. InsyaAllah tahun depan kita akan bantu tuan-tuan puan untuk meningkatkan prestasi berdasarkan prestasi. Sekarang ni tuan-tuan kita bercakap bukan lagi tentang penambahbaikan tapi untuk peningkatan ya. Baik, ganjaran dan program pembangunan. Bagi kita ada dua jenis, ganjaran kewangan dan bukan kewangan. Dan kemudian bagi sekolah yang belum lagi ni kita bagi program pembangunan prestasi. Baik, saya terangkan secara detail bagaimana pengiran skor komposite. Yang ini yang banyak kekeliruan orang tak puas hati tadi. Yang pertama, mudah ya puan, untuk mendapatkan ranking tuan-tuan nombor 1000 ke, nombor 2000 ke, nombor 700 ke, nombor 2 ke, macam sekolah Rusyah nombor 2 ke. Okey. Dia base kepada dua perkara saja, grade purata sekolah GPS perasaan awam bagi sekolah menengah, okey, iaitu PMR, SPM, STPM dan Standard Quality Pendidikan Malaysia SKPM yang membawa pemberatan sebanyak 30%. Bagi sekolah SABK yang baru masuk, dia tak terikat lagi, kita akan bimbing. Di mana Nazir akan bimbing tahun depan sekolah-sekolah yang baru masuk SABK ni, kalau mereka tak didedahkan tentang SKPM. Dan kita akan bantu mereka. Daripada dua ni tuan-tuan akan mendapat skor komposit daripada 0 sampai kalah ke 100. Tapi yang paling tinggi pun sampai 100 ya. Yang rendah pun tak dapat 0. Dia tak ada. Jadi dengan berdasarkan kepada skor komposit ini kita akan menyerangkan. Dan kita telah buat simulasi sebanyak daripada tahun 2006 sampai 2008. Dia dapati kita punya data itu agak valid, boleh diterima untuk membuat ranking sekolah. Cuma sekarang isunya kita ada 6 kategori sekolah tadi kan, macam-macam. Tapi untuk tahun pertama kita cuba secara telus kita ranking sekolah dulu. Okey. Baik, bagaimana GPS tu diambil? Bagi sekolah yang ada satu je PMR tak ada masalah. Macam sekolah Imtiaz di Terengganu, dia PMR dia 100%, maka dia ranking nombor 1 di Malaysia. Kerana satu perbezaannya. Okay. Tapi ada sekolah yang 3 peperiksaan pun masih ranking terbaik kan? Tak ada masalah. Jadi kita dah buat wajaran tersebut.
Di mana kalau dia PMR saja 100%, SPM 100%. Kalau ada dua-dua, pemberatnya 40%, PMR 60%, SPM. Kalau skor tu ada 3 peperiksaan, 35, 65%. Okey. Kalau skor tu ada, yes. Bolehkah saya buatkan sesuatu aduan tentang sekolah yang ada 3 peperiksaan? Jadi kalau 3 peperiksaan, PMR 35 dan STPM hanya 5% saja. Saya rasa ini kurang adil lah kepada sekolah yang ada tingkatan 6. Sebenarnya kita kena bahagi semula ikut nisbah yang baru. Tapi telah diputuskan oleh peringkat dalam kuasa peringkat awal lah itu seperti rasional tuan-tuan puan ya. Kenapa kadar pemberat SPM lebih tinggi daripada PMR? Kerana nilai taraf sijil yang lebih baik untuk masa depan pelajar. Satu. Kadar pemberatan SPM lebih rendah kerana melibatkan jumlah pelajar yang sedikit. Itu telah diputuskan kerana pada waktu itu telah diputuskan begitu. Dan aduan-aduan yang telah diterima kita telah bawa ke peringkat atasan dan akan diputuskan untuk pusingan yang baru nanti macam mana. Ilham, kita boleh sikit tu. Tak tengok. Boleh pakai tuan. Kerana tuan-tuan, sekolah-sekolah yang ada STPM pun tak ada masalah tentang ini. Okey? Cadangkan tuan, saya cadang bagi pendapat kebanyakan pengetua lah saya rasa ni. Dia sepatutnya PMR kena lebih. PMR kena 60%, SPM kena 40% atau 30%. Kenapa? Sekolah harian yang banyak ni, selepas saja Form 3, pelajar-pelajar kita yang baik betul tuan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kami telah dimasuk ke dalam lab pegawai Lazim dan juga beberapa bahagian pegawai tak bersama lab. Lab selama 6 minggu membincangkan setiap perkara dibincangkan. Lab berbeza dengan realiti. Simulasi tak sama dengan keadaan yang sebenar. Maka kita mesti turun padam tengok realiti sebenar. Tak boleh main lab. Makmal yang awal. Dia tak sama. Okey, apa? Baik. Kita telah buat beberapa simulasi. Simulasi tak sama dengan sebenar. Tuan. Okey, macam tuan. Kalau nanti sekarang ni orang komplain. Okey, tuan-tuan boleh komplain lah kan di peringkat bawah. Tuan-tuan tengok di tempat tuan-tuan masing-masing. Tapi saya yang ada data ni di peringkat 1 Malaysia nasional dan saya telah buat, kami dah buat simulasi dan kami berasa yakin dengan data yang dipakai ni adil, seadil-adilnya. Okey, memang bagi tuan-tuan perempuan di bawah tak adil. Itu kita panggil peringkat mikro. Okey. Peringkat mikro kami memang kalau kita fikirkan tuan-tuan sampai bila kita tak boleh bergerak. Teman-teman, Tuan. kita bukan kita bergerak ni. Kita nak realiti. Saya berpendapat bahawa UPSI ada kepentingan dia untuk pengaliran nama. PMR tidak untuk nak mengolah pelajar ni sains ke sastra. Kepentingan dia maknanya untuk SPM, kepentingan untuk kerjaya. Anak-anak ni nak kerjaya apa? Kerja itulah saya berpendapat bahawa kalaulah subjek ditawarkan SPM melebihi daripada 10, ia kerjaya mengarut. Sebab kehendak universiti hanya 8 mata pelajaran saja. Keras 6 tambah 2. Itu apa kita tahu kepada 20. Maka saya berpendapat tindakan kita Malaysia membatalkan 10 dan 11 amat bijak dan adil. Apa? Saya bilang, saya shoot tadi, apa? Okey. Okey. Cadangan saya Okey, dah. Jadi cadangan saya sebenarnya dalam lab tu saya tak tahu siapa jawatan kuasa dia lah. Tapi kalau biasa dalam lab tu jawatan kuasanya orang buat perancangan. Jadi sepatutnya dalam lab tu kita kena banyak ambil daripada pengetua sekolah harian. Jadi kalau ada dalam lab pengetua sekolah harian, jadi pandangan itu sebab dia akan satu word saja. Bila kita pergi satu pengetua tu, dia suara tu satu saja. Tapi orang-orang yang lain yang biasanya kita panggil musi-musi, dia semua orang jusah-jusah biasanya.
Jadi orang-orang yang peringkat bawah ni tak ada dalam tu. Jadi kadang-kadang keputusan dia membawa cakap tak ada, dia keputusan dia akan Jadi dasar. Okey, jawab. Tapi tuan-tuan puan, kita telah buat contohnya mungkin yang ada mungkin kadang-kadang Dewan terlibat dengan saya pada bulan 8 tahun lepas, semasa puasa tahun lepas kita dah panggil Ketua Negeri Sembilan untuk pergi input. Dan tuan-tuan puan, saya beritahu ni, saya faham kita pun bergaduh di lab tu, gaduh apa mikro dengan makro. Okey. Bila data tu dibuat di peringkat makro, dia nampak lebih adil. Kalau kita nak memenuhi semua kendak apa, kalau Sabah Sarawak lagi dia bising. Hari tu sampai satu emosional dengan perempuan, dia marah, dia nangis kan. Dia kata dia kena tak adil. Tapi kita cuba tahu-tahu. Memang inilah transformasi, bahawa berlakunya transformasi, perubahan. Okey? Baik. Seperti saya katakan tadi, kita nak tahu ni tujuan target Nazim memastikan bahawa sekurang-kurangnya 2% akan dapat ganjaran. Dan 10% guru besar berada di bawah below target. Daripada data yang ada sebelum ni agak tinggi, kita nak cuba dapat pada 10% sahaja. Dan duit seperti dah diumumkan oleh PM baru ni, bajet dah umum sebanyak 18 juta untuk memberi ganjaran kepada pengetua dan guru. Duit dah ada. Jadi seperti tuan-tuan tak yakin apa, duit dah ada, maksudnya kerajaan akan buat. Jadi tuan-tuan dan puan, dan di tengah-tengah teman-teman tengok pemimpin sekolah yang meningkat secara signifikan berbanding tahun sebelumnya, kita membagi. Maknanya sekolah yang cemerlang terus kita bagi. Sekolah yang tuan-tuan yang OT tadi kalau tuan boleh melonjak sebanyak 3.6%, tuan-tuan pun layak untuk mendapatkannya. Saya akan terang macam mana dapatkannya. Baik, ini simulasi yang telah dibuat ya, macam mana nak dapat dia. Baik, bagi sekolah rendah, kalau tuan-tuan dan puan jumlah skor komposit tadi mendapat 84%, perempuan layak untuk mendapat ganjaran secara automatik. Dengan syarat LMPT tuan-tuan dan puan lebih daripada 90, tidak ada terkebuturan, tak ada tata tertib. Ada guru besar sekali pun ramai pengetua yang apa halwat sekarang kita rupanya tata tertib. Ingat saya buat simulasi baru ni, ada kes, ada sekolah takkan dapat kerana kes halwat rupanya. Kita rupanya kes, saya ingat kan halwat ni bukan dibawa tertib masuk dalam tertib. Kalau tak konting kerja tak masuk lagi ni. Tuan-tuan jangan buat kerja tak betul. Baik. Rupanya benda kecil tu, rupanya kita ingat benda tak terlibat, kena just habis. Baik. Bagi sekolah rendah, kalau dia 54 ke bawah, dia anggap below target. Okey? Below target. Bagi sekolah menengah, dia mesti 92% dan ke atas. Okey? Iaitu tuan-tuan perempuan kena melonjak sebanyak 300. Bagi sekolah menengah, tuan-tuan kena melonjak sebanyak 300 atau 3.6% skor komposit. Katakanlah tuan-tuan sekarang nombor 1000, tuan-tuan pergi ke nombor 700, tuan-tuan dapat untuk dinilai oleh Nazim untuk mendapatkan ganjaran. Atau skor komposit tuan-tuan naik daripada 40 tadi naik ke 43.6%. Tak ada masalah. Kalau sekolah SBP memanglah 94 kan, tekal tahun ni pun dapat, tahun depan tekal pun dapat juga. Dia syarat begitu, 90 kata dapat. Baik, bagaimana nak dapat di sekolah rendah? Okey, kita tengok sekolah menengah ya. Baik, seperti yang tuan-tuan Umpan komplain tadi, tak berlaku. Tapi contoh yang di Johor, ada satu sekolah pada tahun 2007 dia berada pada 1103, 1103 nombor ranking dia. Pada tahun 2008 dia dapat 591. Peningkatan sebanyak 512. Maknanya dia lonjak 300. Kemudian dia punya skor komposit 3.6.8. Maknanya lebih daripada 3.6. Dapat. Contoh satu lagi, SMK di Terengganu. Tahun 2007 1698. Tahun 2008 1382. Dia melonjak 316 atau 3.9%. Dia dapat. Ini simulasi tuan. Ini betul. Data yang kami buat secara betul. Cik Nazman, Okay. Ini simulasi kan? Di Johor ni dan juga di Terengganu ni simulasi lah daripada Data yang betul. data lah. Saya cuma nak tahu latar belakang sekolah ni je, kedudukan dia, macam mana demografi dia punya apa ni, perubahan yang berlaku dekat situ.
dalam masa 3 tahun itu. Tahun saja Ridwan. Ya. Peningkatan setahun. Iyalah. Tapi nak tahu latar belakang sekolah tu, sebab sekolah ni macam sekolah Sendayan lah contohnya. Daripada bilangan murid bawah daripada 500 sekarang ni dah jadi 500 kerana perubahan persekitaran itu. Itu menyumbang kepada prestasi sekolah juga. Pada masa yang sama, bagaimana jabatan ataupun kementerian menyalurkan kaki tangan yang tepat yang sepatutnya kepada sebuah sekolah pun menyumbang kepada prestasi sekolah. Ramainya guru GSTT contohnya, itu pun mempengaruhi prestasi sekolah itu dari segi keseluruhannya. Jadi dua sekolah yang diambil ini, adakah dia punya penyimpulan tu daripada data tahun 2007 sampai tahun 2008 itu orang yang sama semua, tak ada perubahan apa-apa. Itu dari sudut kajian. Terima kasih. Baik, ini kita ambil dua saja, ada banyak kes. Dia sebenarnya benda ni banyak. Kalau kita kumpulkan duit yang banyak untuk ganjaran ni, ada untuk dia. Baik. Seperti saya beritahu tadi, sekolah yang nombor 1, sekolah rendah, ialah sekolah kurang duit. Tak ramai pelajar dia pun. Sekolah pendalaman, sekolah kampung. Orang tak tahu pun boleh tukar. Sebab tu saya beritahu tadi, bahawa dalam program ini, kita nak pemimpin tu, tuan-tuan sebagai instructional leadership tu, puan-puan kena melakukan sesuatu. Sama ada melonjakkan diri tuan-tuan puan atau menegakkan tuan-tuan puan. Okey, memang tuan-tuan kata saya cakap itu senang kan, tapi inilah kita perubahan ya. Di Singapura pun macam ni tuan, dia orang tak suka, tak suka puas hati juga, tapi hari ini berlaku oleh puan. Okey, ada soalan tentang ni yang tukar ranking ni. Maksudnya tuan-tuan dan puan, ada dua ya. Kalau tuan-tuan boleh cakapkan 92% dan ke atas, tuan-tuan boleh dapat. Kemudian kalau tuan-tuan boleh melonjak 300 tangga daripada data sekarang atau 36%, tuan-tuan boleh mendapatnya. Dan sekolah yang saya tunjukkan ni lah sekolah yang memang sekolah teruk dan putusannya buat program, dia menaikan. Tak ada masalah. Cuma sekarang ni seperti yang bahagi Datuk bagi tahu tadi, bergantung pada tuan-tuan lah sebagai ketua di sekolah untuk membuat perubahan ya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, bagi sekolah yang melepasi sasaran, dia akan dapat ganjaran tuan ya, seperti kewangan tadi setiap tahun. Kemudian sekiranya tuan-tuan nak kumpulkan ya prestasi tersebut, tuan-tuan akan mendapat kenakan pangkat cepat, kemudian program sandaran dan juga sijil penghargaan. Okay. Dan tuan-tuan boleh gunakan tu sebagai kemuduga tuan-tuan besok bahawa tuan-tuan telah berjaya meningkatkan sebab tuan-tuan puan. Okay. Dan pihak kementerian akan membuat kita kerja sekarang telah buat kerja, telah siap kita kerjanya menunggu keputusan GPA untuk memastikan bahawa tahun 2013 mana pengetua yang cemerlang tadi automatik boleh naik pangkat. Yang lain, pengetua yang lain kan. Kita buat program tu bukan untuk puan, kita buat secara jangka panjang kan. Baik, bagi sekolah yang tak mencapai prestasi ni, tahun pertama kita bagi program latihan. IAB akan bantau tuan-tuan dan puan tahun depan kita akan buat bantuan KPI. Okey. Tahun kedua kita ada coaching mentoring. Akan dibimbing. Macam sekarang di Sabah, sekolah di Sabah banyak yang bawah prestasi tu kami bimbing. Pergi untuk sama-sama dia bantu. Tahun ketiga, tuan-tuan kalau tak boleh juga ditukar. Mungkin tuan-tuan tak sesuai dengan situ kan dia kan. Sekolah tu tak kata sekolah baik. Okey. Ya. Kalau kita tuan-tuan pun dah tahu kan, ketua sekolah sedar. Sekarang ni kita pindah dia berkhidmat ni. Sains Sembah kan sekolah baru kan. Kita tengok buktinya. Tapi ini peringkat permulaan. Tahun pertama memang tu. Saya pergi ke Singapura tuan-tuan puan.
besar tu tunjukkan saya, tunjukkan saya apa dia buy off dia. Dia kata kalau dia tak perform 3 tahun dia keluar. Memang sebab perjanjian sign. Tapi kita belum sampai ke tahap itu lagi. Kita bermula begini dulu dengan cara saya betul kita kena close kerana ini satu poin paling besar dan saya pun tuan-tuan buat takut juga. Tapi sebagai orang muda, saya waktu itu dia kata you nampak pintu tu, you nak tukar dalam lab ni dalam pintu tu semua. Jadi saya pun kena fikir juga kan. Kata saya pun tak suka juga saya kata saya belajar di Ampang, sekolah banyak di Palu kan sesuai. Tapi saya fikir balik program ni akan kita akan buat penyambaikan. Kita bermula dengan kita tak mau macam Singapura terus tuan-tuan dapat 3 tahun tak dapat keluar. Kita cuba dengan kanan. Tetapi ini kita dah bagi tahu awal, okey, supaya besok jangan kata jangan kan. Tapi memang kita dah ambil langkah ni. Okey. Tuan-tuan begini kita buat umum saja dulu. Okey. Kalau di Singapura perjanjian dia tuan tak boleh capai kena keluar automatik. Tapi kita cuma suruh menekankan atau melonjakkan ini. Okey? Jadi memang saya faham ini satu perubahan transformasi. Dia kalau transformasi ni memang dia akan jadi satu benda yang baik untuk pengetahuan perempuan kalau berjaya dibuat di Kementerian Pelajaran semua bahagian akan jadi begini. Tak ada lagi bonus 500 semua dapat sama. Okey? Dia cuba di Kementerian Pelajaran yang paling besar ni. Dan satu pegawai GPA bersama-sama dalam tim di lab tu untuk pantau ni. Kalau berjaya semua perkhidmatan akan guna macam kita juga. Tak ada lagi bonus, semua dapat 500 pukul rata. Orang tak bekerja pun dapat 500. Tak ada sekarang sistem begini. Tetapi kerajaan akan buat cara perlahan-lahan kerana kalau sentak semua habis cikgu tu lah. So saya setuju. Kita akan buat. InsyaAllah. Okey. Baik. Sekejap saya selesaikan sikit. Baik. Lepas tu sekejap saya ada soal. Lepas tu. Baik. Jadi kontrak ni cuma kita bermula dengan memulakan dulu tuan-tuan Tidak memaksa kalau tuan-tuan perempuan tahun pertama tak berjaya kita keluarkan barisan tak ada. Kita cuma bagi satu syarat yang paling mudah, umum saja. Okey. Baik. Selepas ini kita boleh bincang Saya nak maklum kepada tuan-tuan puan tarikh-tarikh yang tuan-tuan kena ambil maklum sebagai pengetua di Negeri Sembilan. Baik. Yang ni penting puan. Kalau tuan-tuan isi betul, kalau tuan-tuan melonjak, kami akan datang, kami akan bagi. Sokong aja, tak ada halangan. Tapi kalau isi tak betul pada tarikh tersebut, kami tak boleh bantu. Okey. Baik, pada 4 hingga 8 April, tuan-tuan akan memasukkan balik SKPM tahun 2010. Yang lama, yang baru tak terlibat, yang lama isi balik semula. Sebagai prestasi tahun 2010 tuan-tuan puan. Yang dulu isi tahun 2009 je kan, untuk tahun 2008. Ini 2010 untuk tahun 2009 punya. Sepanjang daripada tahun lepas tahun ni. Kalau tuan-tuan isi yang itu isi 83, kalau rasa tahun ni boleh meningkat, isilah markah tersebut. Okey. Di mana pada tarikh tersebut dipantau oleh PPD dan JNJK. Kemudian pada 8 hari bulan kita akan ambil semua markah peperiksaan awam SPM, STPM ni dimasukkan sekali dan kita akan buat ranking pada awal bulan 5. Jadi saya pohon tuan-tuan isi secara jujur orang STPM biar rendah tak apa sebenarnya. Kalau orang cerdik dia akan isi rendah. Jadi bila tahun datang tu dia tinggi. Tapi kalau tuan-tuan isi 100 tak okey? Baik, seterusnya okey, pada 30 Mei hingga 3 Jun tuan-tuan akan tangani baru punya perjanjian bai'ah yang baru bagi pusingan kedua tahun 2011. Okey, jadi tuan-tuan boleh sebut daripada Rusti lah tarikh-tarikh ni kerana penting saya tak bagi yang itu kerana baru dapat keputusan yang baru. Baik, sekolah yang akan mendapat ganjaran kita umum pada 1 hari bulan Ogos dan ganjaran diberi pada 4 November. Okey. Jadi 1 hari bulan 8 pihak JNJK akan umumkan pengetua yang mendapat ganjaran dan duitnya dapat pada 4 hari bulan. Sekolah rendah pada April diumum dapat duit pada hari guru. InsyaAllah. Okay. Baik. Ada soalan tuan?
Sama yang saya katakan sebabnya tak revolusi. Saya nak berikan pandang berapa nak ingat dalam apa suruh saya mewakili dia. Tapi saya menggunakan beberapa platform yang saya pernah berada dalam yang bicarakan dengan bai'ah ni. Yang pertamanya kita setuju bai'ah ni. Sebab kita nampak bai'ah ni sebenarnya sama yang kita di sekolah pun buat. Hari kecemerlangan kan, kita bagi hadiah pada anak-anak murid kita. Yalah. So fungsi itu tujuannya memang kita perjelas, kementerian perjelas. Kita sendiri kan bukan tak jelas untuk beri motivasi. Sebab dia masalah kita nak lonjakkan kualiti. We want that Malaysian school is a world class. Itu yang sebenarnya kita nak pergi. Cuma kita buat begini-begini kerana kita ingat ada perkara yang kita terpas pandang. Cik Naswan pun saya ingat boleh bersama saya, kau boleh lah kan mengakui ini. Lab ni pun tak besar kan. Saya tak nampak masuk lab tu teringin ke main dah supaya kita didengari. Sehingga kena dengarlah apa pandangan rakan saya. Saya ambil pengalaman di Negeri Sembilan. Jabatan buat hadiah anugerah akademik. Kita tahu nak buat sekolah yang pergi. Akhirnya masuk diri saya, tak payah pergi. Kita dengarkan, kita tahu memang tak ada siapa dapat Puteri, KGB, Sedar, TKC. Itulah leganya. So pandangan PKSM dia ambil kira. Ini yang jabatan, saya respect this jabatan. Dan apa impak pada jabatan dari segi pencapaian keseluruhan Negeri Sembilan. Memang itu sebenarnya rakan-rakan boleh lihat. Kita PKSM bagi kata-kata ikut kategori supaya rakan-rakan yang kategori kan dapat. Itu sebabnya kita dapat lonjakkan. Akhirnya dalam tempoh 5 tahun kalau tuan-tuan perasan, itu semua saranan PKSM dulu. Bukan saya PKSM, saya kata PKSM ikut buat kategori supaya motivasi kita dia dimutat balik backfire. Itu yang khawatir. Itu sebabnya persidangan PKSM kebangsaan kita sudah hantar resolusi ini. Okay? Jangan bagi pada pengetua. Bukan pengetua sendiri kita tolak. Yang bagi ganjaran ini bagi kepada bentuk sekolah dan ikut kategori. Itu resolusi tuan-tuan yang tak pergi, wakil pergi kan bersama dengan saya kan. Kita sudah suarakan ini sebab kita tidak mahu impaknya akhir nanti instead nak jadi world class school kita akan turun. Ini pandangan kita. Bagian saya berikan tuan jawab lah. Jadi pandang-pandang ni sama tadi kita kata kita tak nak academic wise. Kita nak cuba ni, kita nak nampak ini bahayanya akademik, tapi penilaian ni more than 70 dalam SKDM by itself sudah ada balik kita. Itu kita dah tegur kan, ulang balik 70 kebiasaan dalam SKDM 30. Dalam SKDM tu itself tu dah ada, habis tu letak tu kita dah kira dia tengok 80. Jadi ini tidak wajaran. Dan saya nak tegur Cik Nasban. Tak maaf saya tegur. Kita sama-sama kan tahu kita. Jangan suruh kita menipu buat gendah-gendah. Tak. Kita isi betul-betul. Kalau memang saya kebetulan saya ke DB, dulu TBS, dulu Bukit Jalur. Saya dah pergi 6 tahun banyak ni. Tak ada masalah. Kau nak hantar saya ke Jalur pun saya tak ada masalah. Yes. Kita baru serve. Jangan suruh kita kata buah gendah. Triknya buah gendah. Saya dengar Cik Azman cakap tadi. Tak gitu. Kita letak betul-betul. Kalau memang kita tinggi-tinggi. Terima kasih. Semata juga maksudnya. Jangan cakap begitu. Terima kasih. Saya bukan kata rendah, tapi ada sekolah yang sampai 39 sampai kita tak logik kan. Kerana terlampau rendah nak bagi supaya dia boleh melonjak tu. Jadi kita siasat. Jadi tuan-tuan puan, baik, saya faham keadaan itu. Tetapi seperti saya terang ni, slide yang kedua tadi, kenapa satu Malaysia itu diwujudkan? Kerana isu-isu pendidikan lah yang berlaku. Jadi dia minta kita supaya sebagai ejen perubahan dan kerajaan untuk melakukan perubahan. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, okey, saya ambil 10 minit lagi. Jadi kalau saya buat rumusan tuan ya. Okey, saya buat rumusan ya. 1 minit je.
Tak, saya tak nak saya kata. Memang saya nak buat soalan. Jadi tuan-tuan puan, saya memang tahu. Memang saya pun diaras saya tak dengar alasan tuan puan. Kerana kita dah ada perancangannya. Tetapi dalam transformasi ni memang kita perlu ada satu perubahan. Kalau kita masih nak kekal yang lama, dia tak akan berlaku. Okey. Jadi mungkin tahun pertama ini akan banyak isu, tapi kita dah kena pasti beberapa isu, dan pusingan kedua ini kita akan buat keputusan seperti yang tuan sebutkan tadi, SCPM, okey. Kemudian tuan kata kawasan pendalaman, kemudian tak sama kita akan fikirkan, dan seperti sekolah-sekolah pendidikan khas kita pun dah ambil kira, tetapi kita tunggu keputusan dasar daripada peringkat atasan untuk memikirkannya. Tapi apa yang saya lihat, bagi pusingan yang pertama tidak ada masalah dari segi ranking. Cuma tuan-tuan akan isi pada tahun depan, pada bulan 4 kita akan lihat berlaku tak seperti yang kita dah buat simulasi data sebelum ni, berlaku yang sebenarnya pada tahun depan. Dan insyaAllah kemungkinan kalau berlaku tidak sebenarnya tak berlaku, kemungkinan kita akan buat perubahan dari segi technically tu. Tapi bagi saya pasti tak ada berlaku masalah. Cuma kalau pemimpin tersebut menerima ini perkara yang baik, dia tak ada masalah. Cuma kalau kita cari sebab, memang tak selesai masalah. Okey. Jadi tak apa, tuan-tuan boleh hubungi saya. Saya boleh kumpul maklumat tuan-tuan buat. Tetapi cuma seperti tuan-tuan tahu lah, kita di atas itu kita ganti keputusan. Kalau begitu kita terima lah dan kita laksanakan. Kerana kalau kita bincang, tak selesai juga. Dan kita mesti bermula ke satu.